Sebab apa? Dalam Quran kata ulaika humus shadiqun. Mereka itu sahabat-sahabat tu orang-orang yang benar. Dah Tuhan kata benar. Siapa kita nak boleh kata dia tu pelawak? Siapa kita? Sebab itulah ulama-ulama usul hadis kita, ulama ahli sunnah usul hadis kita, dia buat ada kaedahnya, ada kaedah. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat ni semuanya adil. Adil ni di antaranya dia tak ada pelawak. Wah, pelawak tu tak ada. Itu utama tu. Dia boleh tersalah, dia boleh terlupa semua orang lain, dia boleh melakukan dosa, dia tidak maksum, boleh. Tapi nak pelawak terutamanya atas nama Nabi SAW, tak ada. Kalau orang kata lagu tu ada, dia tidak ahli sunnah. Selalu bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah mesti dia faham dia. Sebab apa? Nombor Tuhan kata dah, dia tu benar. Sahabat-sahabat tu jenis benar orangnya. Lagu mana kita nak kata pelawak? Itu dia. Itu asas kita. Lepas tu kalau kita nak kata pelawak, bukan Abu Hurairah sahaja, ramai lagi lah orang lain pelawak. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia duduk sibuk, dia duduk kata gini-gini, Abu Hurairah pelawak. Dalam kitab dia pun ada juga cerita ni. Dalam kitab dia, kitab Bukhari dia, kalau kita bagi kita Bukhari, kita tinggilah kitab Bukhari dia, Al-Kafi tu ada juga sebut ni cerita. Tak ada Abu Hurairah pun. Tak ada Abu Hurairah pun. Imam-imam dia lah koyak. Nabi ada terlupa juga jenis orang ada. Dengan sebab itu sebenarnya pada hakikatnya benda ni diterima belaka. Tetapi oleh kerana dia tak serupa dengan kita, dia kata lagu tu. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat, perkara yang keempat, apa yang dia gomoh sangat tu nak menafikan Nabi ni boleh terlupa. Sebab apa? Sedangkan dalam Quran ada sebut Nabi-Nabi ni lupa kan? Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Nabi Adam kan terlupa. Nabi Adam terlupa. Ramai lagi Nabi-Nabi lain hak terlupa. Nabi kita pun ada terlupa. Dalam Quran sendiri sebut. Apa yang dia gomoh sangat nak nafi benda lagu tu, benda yang ada dalam Quran. Wadhkur rabbaka idza nasita. Tuhan kata, kamu ingat Tuhan bila kamu lupa. Kamu tu siapa? Nabi kita adalah. Muka Quran tu tuju ke dia nombor satu sekali. Bukan hak tu dia suruh Nabi royak kau kan? Tak. Hak tu Tuhan kata ke Nabi, bila kamu terlupa, ingat Tuhan. Dengan cara kita ingat Tuhan, insya-Allah kita akan ingat. Jadi makna Nabi ada terlupa, dah ada dalam Quran apa nak apinya? Kalau ada terlupa di sini, dalam Quran sendiri sebut Nabi tu kan manusia, dan manusia terlupa ni salah satu sifat manusia. Lepas tu Tuhan sendiri kata dah, terlupa. Nabi kita pun ada terlupa, Nabi Adam pun ada terlupa. Apa yang dia tak sangat? Gini ceritanya. Sebab dia telah membuat kaedah sendiri. Tu kaedah dia buat. Lepas tu dia buat sesuatu benda hak dia ndak lah. Lepas tu hak mana-mana dalil Quran hadis hak tak berlaku kan dia cuba pusing, putar. Itu cara dia. Itu cara dia. Dia telah membuat kaedah, bukan kaedah saja, akidah. Dia buat akidah bahawa imam-imam itu, imam dia adalah imam dia hanya 12 tu. Hak lain imam lain. Tak serupa pula imam tu. Jadi imam dia ni telah dipercayai oleh mereka tidak terlupa, maksum. Maksum tu bukan maksum daripada dosa saja, tak. Maksum daripada terlupa. Maksum ni mana? Terpelihara, tak boleh berlaku. Bila orang kata iman, dia tak mungkin ada benda lagu ni. Dia letak situ dulu. Jadi setelah imam ini maksum daripada dosa dan daripada tersalah, daripada terlupa, kalau Nabi ni kita kata boleh terlupa, bermakna kita mengurangkan Nabi daripada imam. Nanti orang muskil pula, orang akan soal pula, mana nama betul imam lebih pada Nabi? Rosak akidah nama. Dia tak serius tu. Dia nak lari daripada tu. Dia akak juga, akak kedua. Nabi pula tu juga kata dia. Serupa dengan imam lah. Tidak terlupa, tidak tersalah, tidak melakukan maksiat. Imam pun lagu tu juga. Baru sama kan? Barulah orang tak boleh kata ke dia.
Tujuan dia nak ngelik. Supaya orang tak boleh kata ke dia. Supaya orang tak boleh kata ke dia. Tu tujuan dia. Padahal dia pun tahu dalam Quran ada. Bagi kita ada dalam Quran, iyalah. Dia sanggup ke tepi ke ada dalam Quran. Dia sanggup ke tepi ke ada dalam Quran itu. Apa salahnya? Jadi kalau orang lebih ni tidak boleh kurang. Tidak lagu tu. Orang-orang hak lebih-lebih dalam dunia hak biasa ni, orang biasa ni kita kata seorang alim yang hebat, kita kata memang ilmu tinggi. Supaya kita juga hidung dia, muka dia, mata dia, buang air besar, buang air kecil, tidur, supaya kita juga. Tapi mana beza dia? Supaya satu waktu supaya tak. Sudut-sudut umum tu serupa, tapi dari kebijaksanaan dia ada. Saintis kita tengok rekod pelik-pelik benda ni, penemuan dia serupa juga dengan ramai-ramai ni. Tapi hak buah fikiran dia serupa tak serupa? Cukup dah lah tu. Kalau hak biasa ni pun kita boleh fahamkan gitu, apakah kita nak menafik, kita nak akad dia kata bukan manusia saintis itu? Kerana dia macam-macam ada penemuan yang dia dapat. Takkan kita nak kata lagu tu? Hak ni pun lagu tu, apa salahnya? Tak pelik hak tu. Tak pelik hak tu. Itulah ceritanya. Yang sebetulnya hadis ini sahih. Sahih ni berdasarkan riwayat kita dan riwayat Syiah pun. Tapi itulah ceritanya apa yang dia sibuk sangat tu. Bila dia sibuk tu dia mulalah nak kata gitu kok tu kok ni tu. Pasal kena atas dia. Padahalnya dalam kitab dia pun ada. Gitu. Kemudian kita tengok di sini banyaklah perkaranya. Beberapa hadis lepas pada tu Dzul Yadain dia sebut. Dzul Yadain. Sebelum gitulah. Jadi ringkas ceritanya begitu. Kalau nak bincang panjang lah, di sini pun dia sebut panjang ni. Dalil, hujah masing-masing. Dari segi hujah je lah. Kesimpulan hujah tu hak tadilah, ayat tadilah. Orang hak kata dua orang peristiwa ni lain-lain, mana hujah dia, dalil. Ni, dia bagi. Di sini ada lah ni. Dalam kitab Bazlul Majhud ni. Tapi orang hak kata orang tular, dia ada dalil juga, dia bagi sini. Dia bagi sini. Hak tu je. Kesimpulannya seperti tadi. Seperti tadi. Cuma nak sebut alasan orang yang mengatakan dua ni lain-lain ni, dia pegang hak tadilah hadis Muslim. Hak tu agak kuat sikit dalam Muslim. Jadi bagi setengah-setengah orangnya, dia kata hak lebih kuatnya hak tular yang ni, cerita tular. Bagi Anas sendiri pun hak tular ni cerita tular, bukan cerita lain. Hak betulnya orang tular je, Dzul Yadain kau tu Shimalain kau Khirbaq kau Umair kau hak tular. Jadi kalau ada hadis-hadis yang nampak keliru, misalnya hadis dalam Muslim itu yang menyebutkan gini sebut dalam Muslim bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni tafarrada bihi Yahya bin Abi Kathir. Kalau nak tengok dalam kitab ni muka surat 361 bawah. Tafarrada bihi Yahya ibnu Abi Kathir. Dalam perawi-perawi dia sekian ramai tu, Yahya bin Abi Kathir seorang aja yang meriwayatkan hak ni. Mana dia tafarrud, berseorangan. Orang-orang lain, anak-anak buah Abu Salamah dan Abu Hurairah, ramai anak-anak buah lain. Semua tak kata lagu tu. Semua kata seperti tadi. Jadi makna riwayat itu tidak mahfuz
Bainama ana usalli, ketika aku duduk semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mahfuz orang panggil. Tidak mahfuz. Walaupun perawi dia tu perawi yang kuat, tetapi tidak mahfuz. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan hak lain. Jadi kalau mengikut istilah hadis ini, orang panggil hadis ini hadis syadz. Hadis syadz ini dia tidak sahih. Sebab apa? Perawi itu dia kuat, tapi kuat pun bercanggah dengan perawi-perawi lain yang kuat. Sama ada lebih kuat daripada dia pun, ataupun sama kuat dengan dia. Orang lain tak ada seorang abu kata lagu tu. Itu dia orang panggil syadz. Jadi hak tu seorang aja ada sebutnya. Ada pun orang lain sebut lain-lain itulah. Salla bina gitulah, salla bina hak lain-lain. Dalam Muslim dia mari 5 turut riwayat ini. 5 jalan sanad dia. Adanya ada lagu ni. Hak lain-lain semua serupa dengan hak lain. Itu dia. Jadi bermakna hadis ini tidak mahfuz, tak boleh nak peganglah. Yang menunjukkan Abu Hurairah tu betul-betul ada dalam semaya itu bersama Nabi, tak ada. Lepas tu kata dia ni hidup, Dzul Yadain ni hidup sampai ke zaman Muawiyah itu. Riwayat itu tidak sahih. Jadi kita nak terima riwayat-riwayat ni bukan senang lah, payah lah. Payah. Payah lah. Nak terima satu riwayat, ada dah riwayat lagu tu. Betul ke tidak? Mungkin ni cerita belaka ke? Cerita belaka. Betul ke tidak? Tu nak tahu. Sebab kebanyakan orang kan ni nak cerita lah. Kebanyakan orang dia kata kalau kita baca sirah kan, baca sirah kita akan jumpa lah, iaitu anak-anak Nabi ni ada cucu dia, anak Nabi yang ada anak, mana Nabi dapat cucu lah. Sayyidina Ali lah. Gitu kebanyakan. Hak lain-lain tu tak ada keturunan dia, putus keturunan dia. Zuriat Nabi putus belaka kot lain. Hak adanya Sayyidina Ali saja. Anak Sayyidina Uthman, anak Abul As bin Ar-Rabi', Zainab, anak sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tak ada, mati kecil. Umamah anak tina hak naik Nabi dukung semua dalam sembahyang. Tu anak Zainab. Hak tu tak mati kecil. Sebab apa dia tak boleh hafiz? Sebab hak tu nikah dengan Sayyidina Ali sendiri. Lepas pada Fatimah mati, Fatimah besar kalau nak nikah dengan Umamah, anak dara dia. Nikahlah Sayyidina Ali. Tapi puak-puak ni cerita ni, ahli cerita ni, dia kata kan? Dia kata Umamah tak ada anak, tak boleh anak seorang. Jadi makna putuslah keturunan Nabi. Dah hak sulung hak jantan Ali, nama dia Ali. Hak tu mati dah mati kecil lagi kata dia. Mati kecil. Jadi maknanya dua orang anak tu tak ada anak belaka, jadi putuslah keturunan Rasulullah kat tu. Selagi anak Nabi Ruqayyah. Orang kita jadi Ruqayyah macam-macam tu. Ruqayyah lah asalnya. Jadi Ruqayyah tu ada anak juga. Tapi semua ahli-ahli sejarah ni kata kebanyakan lah mati kecil kata dia. Anak Sayyidina Uthman nama dia Abdullah, mati guna patuk ku ayah muka. Ketika mana? Ketika umur 9 tahun kata dia. Mati. Lepas tu tak ada anak mati sekat tu. Ummu Kulsum tak ada anak juga. Kan Sayyidina Uthman tu bila mati Ruqayyah, kan Nabi bui anak dia seorang lagi namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum tak ada anaknya. Jadi tak ada lah. Kan mudah ya dia buat cerita gitu. Hak sebetulnya tidak lagu tu. Sebab tu kata cerita ni, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Kalau hak fasik saja, fasik, usah kau teruk lagi. Fasik ni tidak nanti lawan mana kecap pelawak, fasik dah. Jadi perangai dia, tempat dia kecap pelawak. Fasik. Ataupun melakukan dosa besar. Fasik. Orang fasik tu Tuhan suruh beringat dah kalau mari cerita. Apa lagi kalau orang yang akidah dia rosak, orang yang memang ada sesuatu maksud dia, lagilah kena beringat. Kalau hak kafir, lagilah kena beringat. Hak sebetulnya Ali tu tak mati pun, dia tukar. Tu lah lucu cerita, dia tukar. Dia nak cerita berkait dengan ni lah. Dia kata bila Nabi SAW nak rocoh tu kan, nak rocoh berhala tu pada tahun pembukaan Mekah tu, tak siapa
Tak sapa muka tinggi. Kaabah tu kan tinggi, tak sapa.